Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan Hafizi Rosli. Betul. Hari ini Selamat pagi kepada semua. Hari Hakim ini- sangat ceria hari ini, Hakim. terlebih kopi. Hari ini 2 April 2021, hari Jumaat. Betul. Kan Jumaat kan? Penghulu segala hari. Ya, betul. Okey. Dan hari ini kita semua tahu walaupun hari Jumaat bulan April 2 hari bulan, kita masih lagi tidak boleh merentas negeri. Tapi boleh rentas daerah. Merentas negeri hanya dibenarkan di kawasan PKPP dan ke kawasan PKPP yang lain. Itu pun kalau nak melancong menggunakan pakej pelancongan. Tetapi ada sedikit sinar buat kita, sinar dan juga persoalan sebenarnya, Fizi. Betul. Ini apa yang kita nak bawakan adalah laporan pertama pada hari ini adalah kemungkinan untuk kita merentas negeri tak lama lagi. Betul. Tapi lepas dapat suntikan kedua, itu pun kemungkinan. Dan ini yang dikatakan oleh Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ketika beliau berada di Kuching, Sarawak. Betul. Di mana beliau memaklumkan bahawa penerima suntikan 2 dos vaksin COVID-19 mungkin akan diberikan kebenaran untuk rentas negeri tanpa sebarang halangan. Dan ini baru perancangan. Kerajaan nak memutuskan sama mereka yang sudah ada 2 dos suntikan vaksin ini boleh merentas negeri tanpa sebarang halangan. Tanpa sebarang halangan maksudnya dia boleh pergi ke mana-mana. Pihak berkuasa, polis ataupun pihak penguasaan yang lain tidak boleh halang mereka, tetapi kena tunjuklah mereka ini sudah disuntik dengan 2 dos vaksin. Tapi ini bertujuan bukanlah nak kata bagi kelonggaran, tapi ini antara kemudahan mereka yang menerima suntikan vaksin dan secara tidak langsung menggalakkan orang ramai untuk mendaftar sebagai penerima suntikan vaksin ini, Hafizi. Namun pada ketika ini kalau kita nak merentas negeri, kita boleh merentas negeri asalkan kita mempunyai mungkin dari surat daripada MITI sendiri menunjukkan ada sektor ekonomi di situ dan juga mungkin ada sebab-sebab kecemasan dan sebagainya. Kita perlu pergi ke balai polis terlebih dahulu meminta dari segi kebenaran untuk kita merentas negeri atau tidak. Namun sekiranya pertimbangan ataupun sekiranya cadangan ini diluluskan, kita masih lagi belum mengetahui sama ada mereka yang sudah mendapat vaksin ini perlu juga untuk pergi ke balai polis meminta kebenaran ataupun tidak. Itu nanti akan diperincikan sendiri oleh kerajaan melihat kepada apabila anda sudah menerima 2 dos vaksin, anda boleh merentas negeri dan sebagainya. Itu antara kemudahan-kemudahannya dah yang mungkin akan diterima oleh penerima suntikan vaksin 2 dos. Dan itu juga yang ditegaskan ataupun diulang oleh Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 YB Khairy Jamaluddin, yang menyatakan bahawa itu antara kemudahan yang mungkin akan diterima oleh mereka yang sudah menerima suntikan vaksin dan sebagai dorongan seperti kita katakan tadi, sebagai dorongan untuk mendaftar. Kerana kita tahu sekarang ini baru hanya ada 7 juta lebih saja yang mendaftar. Sedangkan kita dah nak masuk fasa kedua. Tapi Hafizi, ini menimbulkan persoalan. Satu persoalan kepada kita semua yang bermain di fikiran saya. Adakah ini bermakna bahawa rentas negeri hanya akan dibenarkan selepas kita semua mendapat suntikan fasa kedua, dalam fasa ketiga nanti. Fasa ketiga dirancang pada bulan April, Mei tahun depan ke hujung tahun ni. Fasa ketiga. Fasa kedua pada 17 bulan. 17 bulan April ini, dan fasa ketiga akan bermula pada Mei nanti. Itu lama lagi lah lama lagi, dan sehingga kita mensasarkan kita punya PICK ataupun program imunisasi COVID-19 kebangsaan ini akan berlangsung sehingga Februari tahun depan. Jadi apa yang Hakim utarakan sebentar tadi adalah mengenai persoalan adakah kita boleh dibenarkan rentas negeri sekiranya semua sudah menerima dos vaksin dan sebagainya. Itu masih lagi kita belum mendapatkan perinciannya. Dan Hakim, nak bercakap mengenai antara kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada mereka yang sudah pun menerima suntikan vaksin kedua-dua dos ini, kita tahu apabila seseorang itu menerima dos pertama, untuk gap masa dia ataupun jarak antara masa dos pertama dan juga dos kedua ini boleh up to 30 hari tak silap saya. 30 ataupun 40 hari dan sebagainya perlu mendapatkan dos yang kedua. Jadi semestinya ia satu proses yang agak lama jugalah untuk kita memastikan seseorang individu itu mendapat dos yang lengkap. Dan bercakap mengenai dos yang lengkap ni juga, ini satu perincian kita nak memberikan satu kemas kini kepada anda semua.
di mana ketika ini fasa pertama melibatkan kepada frontliner, iaitu melibatkan kepada anggota perubatan dan juga penguatkuasaan dan sebagainya. Bagi mereka yang sudah pun menerima vaksin pada ketika ini adalah sebanyak 215,395 individu yang sudah pun melengkapkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19 mereka. Dan perkara ini adalah setakat hari 31 Mac sebenarnya. Dan ini yang diperincikan oleh Menteri Kesihatan sendiri yang berkata 482 ribu individu telah menerima dos pertama, menjadikan jumlah keseluruhan pemberian dos pertama dan juga kedua vaksin COVID-19 di negara ini adalah sebanyak 698,203. Dan saya pasti sekiranya mereka yang telah pun menerima suntikan dos yang kedua ini lebih daripada 200,000 dan kita campurkan dengan 482,000 itu yang menjadikan 698,000. Dan bagi fasa pertama ini kerajaan memang mensasarkan untuk memberikan vaksin sebanyak ataupun kepada 500 individu yang melibatkan frontliner ini, dan saya kira ia satu usaha yang agak tepat pada masanya kerana kita pun sudah pun menghabiskan bulan Mac ini. Dan pada April ini juga akan dimulakan dengan fasa kedua bagi suntikan dos vaksin ini sendiri. Dan bercakap mengenai fasa kedua, Hafizi, kita sebenarnya akan memulakan fasa kedua tidak lama lagi. Sepatutnya seminggu lepas diumumkan pada 19 April, tetapi semalam Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adam Baber mengumumkan bahawa fasa kedua bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan diawalkan kepada 17 April. Dan siapa yang terlibat dalam fasa kedua ini? Yang terlibat dalam fasa kedua ini adalah individu daripada golongan rentan ataupun golongan berisiko, warga emas, orang kurang upaya dan mereka yang mempunyai komorbiditi cuma 30% daripada jumlah 7 juta yang sudah mendaftar untuk menerima vaksin. Dan dalam fasa kedua ini ada 9.4 juta penerima disasarkan untuk menerima suntikan vaksin ini. Yang pertama, fasa pertama 2 juta, 3 juta saja disasarkan. Tetapi fasa kedua ini sasarannya lebih besar, 94 juta. Dan ini pada awalnya hanya OKU, warga emas, mereka mempunyai pesakit kronik. Tetapi kerajaan mempertimbangkan dan sedang dalam proses untuk memasukkan golongan ketiga, iaitu golongan pendidik. Guru juga akan dimasukkan dalam fasa kedua ini nanti. Dan ini menuntut kita untuk mendaftarkan lebih ramai lagi penerima vaksin. Kerana kita tahu sasarannya 9 juta, tapi yang baru daftar cuma ada 7 juta. Dan ini nak daftar ada pelbagai cara seperti yang kita sudah maklumkan sebelum ini. Ada 5 kaedah sebenarnya seperti yang dikatakan oleh Datuk Seri Dr. Adam Baber. Kalau kita lihat ada 5 kaedah, iaitu satunya menerusi MySejahtera atau laman sesawang Kementerian Kesihatan, atau hubungi talian hotline, hadir sendiri ke Pusat Kesihatan Daerah PKD, atau bagi golongan-golongan yang berada di ataupun golongan gelandangan ataupun penata asing tanpa izin ini, akan ada program outreach untuk memastikan bahawa mereka semua ini dilindungi. Kerana seperti tagline-nya, lindung diri, lindung semua. Kita hanya akan selamat apabila semua menerima suntikan vaksin, sekaligus mencapai komuniti imunisasi kelompok ataupun herd immunity. Itu yang ditegaskan oleh Datuk Seri Dr. Adam Baber. Dan dalam masa sama juga, Hafizi, kita akan terima lagi vaksin daripada negara luar. Betul, dan kita akan menerima, ketika ini kita sudah pun menerima 2 jenis vaksin, iaitu melibatkan vaksin Pfizer-BioNTech yang ketika ini telah pun banyak digunakan, telah pun banyak diberikan suntikan kepada petugas Barisan Harapan dari fasa pertama ini, dan kedua adalah vaksin jenis Sinovac. Dan kita tahu Karya Jamaluddin sendiri merupakan penerima pertama bagi vaksin Sinovac ini, dan kita akan menerima satu lagi vaksin ke negara kita, iaitu vaksin jenis CanSino. Dan Malaysia akan terima 3.5 juta dos vaksin CanSino secara berperingkat bermula bulan ini. Itu perincian daripada Menteri Kesihatan sendiri. Dan kalau kita ingin melihat juga, CanSino ini sebenarnya merupakan vaksin dos tunggal kedua dalam portfolio vaksin Malaysia selepas Sputnik.
Dan beliau turut mengumumkan fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan bermula pada 17 April lebih awal daripada 19 April pada asalnya. Hakim, nak bercakap mengenai vaksin dos tunggal ini, sebelum ini juga kerajaan ada menyatakan vaksin ini kemungkinan akan diberikan kepada mereka yang berada di pedalaman. Kerana untuk kita memberikan vaksin kepada mereka yang berada di pedalaman ini satu proses yang agak rumit juga ya. Kerana kita perlu pergi kepada mereka ataupun mereka sendiri perlu pergi kepada pusat vaksinasi itu sendiri. Mungkin ada kekangan dari segi logistik mereka untuk datang ke pusat itu mengambil vaksin yang dos kedua dan sebagainya. Jadi pertimbangan untuk memberikan vaksin tunggal kepada mereka ini, vaksin dos tunggal ini adalah tepat kerana kita ingin memudahkan rakyat dan juga ingin memudahkan proses perjalanan pemberian vaksin itu sendiri, Hakim. Kalau 2 dos nak kena 2 kali ulang-alik kalau Betul. duduk pedalaman 50 km dan sebagainya kan. Tapi ini mungkin pertimbangan yang perlu diberikan. Selain itu, kalau tak silap saya, ada satu lagi jenama vaksin Johnson & Johnson juga vaksin 1 dos. Tapi kita belum masuk lagi. Saya tak pasti ada dalam portfolio vaksin kita ataupun tidak. Tapi apapun, melihat kepada keadaan kita dalam ingin mengekang atau membendung penularan virus COVID-19 ini, pelbagai cara kita lakukan, antaranya bekerja dari rumah untuk mengelakkan kita tidak bergaul ataupun berada di tempat yang crowded, tempat yang sesak, sempit. Dan budaya work from home ataupun bekerja dari rumah ini telah menjadi satu norma baharu. Betul. Tapi ketika ini, semalam sebenarnya Perdana Menteri juga disebutkan mengenai sektor swasta, sektor awam yang sudah boleh 100% kembali ke pejabat. Cumanya kita nak lihat persoalan yang ditimbulkan. Ini di laporan muka harapan akhbar News Straits Times. Kalau kita boleh lihat laporan muka harapan ini, WFH work from home or work from office. Walaupun sudah diberikan, jangan tersasar, bukan WHO ataupun UFO. Jangan nampak WWF pula. Itu boleh jadi juga. Tapi apapun, itu antara mungkin yang berlaku kepada kita apabila bekerja dari rumah. Kerana persoalan yang ditimbulkan ini adalah mengenai work from home yang sudah menjadi kebiasaan norma baru. Selepas beberapa bulan kita bekerja dari rumah, ada yang sudah lebih setahun bekerja dari rumah, tiba-tiba kena masuk pejabat balik. Mungkin kemahiran ataupun skill bersosial itu sudah kurang. Penggunaan tenaga nak bersosial itu pun banyak juga sebenarnya. Tapi itu antara pilihan yang diberikan. Persoalan-persoalan yang dibangkitkan di laporan muka harapan akhbar News Straits Times, Hafizi. Dan kita nak kongsi sikitlah, nak tanya Hakim sendirilah. Bagaimana agaknya pengalaman work from home? Selesa ataupun tidak selesa? Saya lebih suka hybrid sebenarnya. Hybrid maksudnya ada kelonggaran ataupun fleksibel untuk keanjalan. Anjal. Lebih anjal loh. Untuk bekerja sama di rumah dan juga pejabat. Kalau bekerja dari pejabat sepanjang masa pun tak elok juga untuk penyarakan fizikal dan sebagainya. Tapi kalau bekerja dari rumah, mungkin akan ada kekangan lain. Ialah tanggungjawab lain. Kerana di rumah ni kita bukan hanya pakai topi sebagai pekerja, tapi kita juga pakai topi sebagai bapa, abang, suami, mungkin anak, dan mungkin di dalam isi rumah yang sedikit padat, ruang untuk bekerja itu sedikit terhad. Itu yang kadang-kadang kita punya work from home dengar macam-macam bunyi kucing, bunyi marah adik, bunyi ayam berkokok pun ada tau. juga ada. Itu antara pro and cons, cabarannya lah bekerja dari rumah. Tapi nak cakap mengenai bekerja pada rumah ni, banyak juga pendapat-pendapat daripada badan-badan di luar sana dan juga NGO di luar sana yang menuntut agar syarikat-syarikat juga mungkin boleh mempertimbangkan dari segi untuk menyediakan peralatan-peralatan yang lengkap untuk pekerja-pekerja ini supaya mereka ini boleh berselang-seli lah orang kata. Sama ada kadang-kadang dalam seminggu tu mungkin 3 hari bekerja daripada rumah, 2 hari kita bekerja ke office. Jadi yang penting sekali adalah asalkan kerja kita semua siap dan juga dapat memenuhi dari segi deadline kita, dapat hantar dengan berjayanya. So itu satu perkara yang perlu dilihat juga. Result oriented. Result oriented. Bukan kena nampak kat depan mata je kan. Tak nampak depan mata tak apa, yang penting hasilnya ada. Tapi apapun dalam kita bercakap mengenai bekerja dari rumah ataupun bekerja dari office ini, tujuannya adalah untuk menurunkan angka jangkitan COVID-19. Kerana kita masih lagi dalam lingkungan angka 4 digit jangkitan COVID-19. Semalam saja direkodkan ada 1,178 kes positif baru yang dicatatkan di Malaysia, di mana kita bermaklum bahawa negeri Sarawak mencatatkan jumlah kes positif yang tertinggi, dan ini menjadikan keseluruhan jumlah kes positif di negara kita ini
346,678 kes yang direkodkan dengan 1,158 kes tempatan dan 20 kes import. Sarawak yang tertinggi 238 kes, kemudian ada negeri-negeri lain Selangor 237, Pulau Pinang 190, Johor 165 dan Kuala Lumpur 101 kes. Dan kes positif juga banyak. Kes sembuh juga ada 1,377, tetapi semalam juga merekodkan ada 6 kluster baharu seperti anda dapat saksikan ketika ini. Hafizi. Betul, dan kita dapat saksikan juga pelbagai kluster-kluster yang telah pun dikenal pasti sendiri oleh KKM, dan anda boleh saksikan juga ini jenis-jenis kluster yang telah pun kita perincikan melalui infografik ini. Dalam masa yang sama juga kita ingin melihat kepada antara varian-varian yang telah pun dikenal pasti oleh KKM sendiri. Dan ini satu perkembangan juga mengenai varian Afrika Selatan yang kata KKM telah pun mengenal pasti kewujudannya di negara ini. Dan di mana Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham telah memaklumkan pihaknya menerusi Institut Penyelidikan Perubatan IMR mengesan kewujudan varian baru di negara ini, iaitu varian jenis South African B1351 menerusi 4 kes penularan tempatan positif COVID-19. Dan beliau menjelaskan varian South African B1351 itu pertama kali dilaporkan di dunia pada Disember tahun lepas di 2 negara, iaitu di United Kingdom dan juga di Afrika Selatan. Dan di Malaysia varian itu mula dikenal pasti pada Mac lalu, dan ia mempunyai kaitan lokasi geografi dan berhubung rapat dengan kluster Jalan 5 seperti yang ditunjukkan dalam analisis filogenetik itu sendiri. Melihat kepada varian South African ini, kita tahu varian ini merupakan dari segi risiko untuk penularan jangkitan itu adalah lebih cepat, ataupun lebih cepat untuk menular dari segi jangkitan itu sendiri. Dalam bahasa mudahnya lebih power lah virus Lebih power, maknanya kalau satu orang individu tu dia boleh menjangkiti lebih daripada 5 ataupun lebih daripada 5 individu yang lain. Jadi ini kita melihat kepada bahayanya varian ini, dan juga seharusnya kita harus memastikan supaya varian ini dapat dikekang, terutama yang di pintu-pintu sepadan negara. Apabila individu yang pulang daripada luar negara masuk ke dalam negara kita, mereka ini perlu dikuarantin dengan lebih optimum lagi untuk kita pastikan tiada penularan dalam komuniti kita mengenai varian ini. Dan kalau kita lihat kluster ataupun varian baru ini dikesan daripada kluster Jalan 5 kluster Jalan 5 yang membabitkan pekerja di sebuah syarikat yang berpangkalan di lapangan terbang Kuala Lumpur, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Kerana daripada 6 kluster yang kita laporkan tadi, 5 adalah kluster tempat kerja dan 1 kluster komuniti, dan salah satunya kluster yang kita tunjukkan tadi adalah kluster apa tadi saya sebut, kluster Jalan 5. Itu antara kluster yang mempunyai varian South Africa ini. Jadi banyak juga varian-varian baru yang sudah kita kesan dari masa ke semasa. Cumanya yang paling penting adalah ketika ini selagi anda belum mendapat suntikan vaksin, dan kalau dah dapat suntikan vaksin pun kena tetap pakai pelitup muka, jaga penjarakan fizikal, kerana vaksin ini bukan silver bullet untuk anda kebal, tapi dia umumnya, ringkasnya, vaksin ini adalah untuk meningkatkan tahap imunisasi tubuh kita daripada kesan yang terlalu buruk. Contoh, kalau saya tak ada vaksin, saya kena virus itu, saya mungkin boleh sampai sesak nafas, sampai tak boleh bangun, tak boleh berjalan. Tapi kalau saya ada suntikan vaksin, saya dah disuntik dengan vaksin, saya mungkin hanya ada selsema saja. Sebab imunisasi badan sudah ya, betul. tinggi. Itulah tujuannya, untuk meningkatkan sistem imunisasi badan kita. Jangan terkeliru pula fungsi vaksin yang kita ada sekarang ini. Betul. Tapi kita nak berhenti dulu seketika, kerana selepas ini kita nak bercakap satu yang menarik, iaitu antara penghibur ataupun penggiat seni dengan politik. Kita berehat dulu seketika, kita kembali selepas ini. Baik, bertemu kembali dalam Awani Pagi bersama saya Hakim Rahman dan Hafizi Rosli. Kami bawakan kepada anda perkembangan berita dalam dan juga luar negara. Kita nak terus ke laporan berikutnya. Ini mengenai laporan politik. Betul. Ke laporan hiburan? Hiburan dan juga politik. Kita pun gabungkan sekali. Okey. Ini mengenai pelakon dan pelawak Dato' Aflin Shauki
serta penyanyi rap Syed Abdul Rahman Al-Haddad. Kenal tak siapa? Kita panggil Ultimate. Kedua-dua Cuba nyanyi sikit lagu Ultimate. Kalau Aku Kaya. Okey. Itu Kenapa antara kena kaya dan juga politik? itu antara hasil karya seni Ultimate yang dinyanyikan bersama dengan Awi Rafael. Betul kan? Betul. Okey. Tapi ceritanya sekarang ini adalah kedua-dua orang ini, Aflin Shauqi dan juga Ultimate, sah menyertai parti PKR, Parti Keadilan Rakyat. Sebelum ini juga kita sudah laporkan mengenai sebab mengapa Aflin Shauqi menyertai politik ataupun lebih tepat menyertai PKR adalah kerana beliau kagum dengan perjuangan politik Datuk Seri Anwar Ibrahim sejak beberapa dekad yang lalu. Dan semalam juga dalam satu majlis di Kuala Lumpur di Ibu Negara, saya sempatlah dengar sekejap, tengok sedutan dia. Kalau kita lihat visualnya, kalau ada visualnya ketika itu sesi santai ketika pengumuman, visual itu menunjukkan juga ada sesi soal jawab. Soal jawab antara Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Aflin Shauqi. Saya teringat satu soalan Datuk Seri Anwar Ibrahim bertanya kepada Aflin Shauqi, nasihat kepada anak muda. Aflin Shauqi cakap apa? Anak muda ni tak suka dinasihat. Oh. Tapi anak muda akan melihat ataupun menjadikan hero mereka sebagai idola dan teladan. Betul. Jadi dia menjadikan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai teladan dalam mendepani cabaran ialah perjuangan Datuk Seri Anwar Ibrahim sejak beberapa dekad yang lalu. Dan apa kata ataupun alasan Ultimate Betul. beliau menyertai politik ini? Dan tadi sepersikit saya nak tambah sikit mengenai antara perkara yang menjadi membuatkan Aflin Shauqi ini memasuki PKR, menyertai PKR sendiri. Apa yang dikatakan beliau, jiwa besar Datuk Seri Anwar dalam memaaf dan menerima kembali orang yang pernah masukkan beliau dalam penjara merupakan hal yang membuka mata dan juga fikiran saya. Itu yang dikatakan beliau. Dan Datuk Seri Anwar tidak pernah lelah dalam perjuangannya, begitu dedikasi dan komited untuk membela rakyat di sebalik kesengsaraan yang beliau dan keluarga lalui. Nilai yang ada dalam diri Datuk Seri Anwar itu membuatkan saya tidak fikir panjang untuk menyertai PKR, dan itu kata Aflin kepada Esrawani ketika dihubungi. Dan semalam juga kita dapat saksikan pengumuman penyertaan Aflin dan juga penyanyi Ultimate dalam PKR diumumkan oleh Anwar yang juga Ketua Pembangkang dalam acara temu Anwar pada 1 April di sebuah hotel di Ampang. Kenapa Ampang? Tak tahu, mungkin itu lokasi tempat Betul. dia nak bertapak. Okey. Tapi apapun, Hafizi, ini menimbulkan persoalan kerana ini satu trend yang sudah semakin mungkin diterima kerana kalau kita lihat dalam landscape seni ataupun industri hiburan tanah air kita ini, golongan artis ini tidak menyatakan secara terbuka sokongan ataupun ideologi politik mereka. Tidak seperti di negara barat, kita dapat saksikan artis mana yang membuat persembahan dan menyuarakan secara terbuka sokongan mereka ataupun ideologi politik, fahaman politik mereka di media sosial. Di Malaysia ini saya kira hanya ada beberapa segelintir saja artis ini. Cuma dia menimbulkan soalan, adakah penyertaan artis-artis dalam politik ini untuk mendapat laba politik atau memang mereka ini ikhlas yang akhirnya mereka menggunakan personaliti mereka, crowd ataupun pengikut mereka ada untuk tujuan yang lebih besar, bukan hanya sekadar meraih keuntungan daripada penjualan lagu dan sebagainya. Tapi kalau nak kata untuk meraih laba politik pun tak boleh juga sebab dia menyertai PKR, Parti Pembangkang. Tapi mungkin dia melihat pada PRU15 mungkin ada peluang-peluang untuk menjadi calon ke? Ya, itu boleh juga. Dan mungkin juga kerana pelbagai sebab mereka berada dalam sektor swasta selama ini, mungkin mereka ingin terlibat secara langsung dalam politik yang diketahui sebagai wadah untuk membuat polisi, salah satu wadah platform untuk membuat polisi yang lebih baik untuk semua pihak. Tapi bukan hanya politik semata-mata lah untuk kita berkhidmat. Kerana mereka mempunyai pengalaman yang luas. Aflin Shauqi pernah berlakon dan juga mengarah pun juga pernah, dan mungkin kepakaran ini boleh disumbangkan untuk membuat dasar-dasar, dan ini saya kira melihat kepada mengapa sebenarnya Aflin Shauqi ingin memasuki ke arena politik. Dan kita juga ingin bercakap mengenai Ultimate juga yang mempunyai pengalaman yang luas dalam dunia nyanyian, pembikinan lagu dan sebagainya, dan mungkin kepakaran mereka ini boleh disumbangkan untuk menaikkan lagi industri seni tanah air itu sendiri. Ya, itu apa pun kita ucapkan selamat maju jaya kepada Aflin dan juga Ultimate di atas
keputusan mereka. Ini adalah satu keterbukaan dalam demokrasi. Cuma harap-harap tidak ada yang memandang skeptikal terhadap mereka kerana politik adalah mengenai anda semua. Mungkin anda tidak perasan, tetapi mengapa peruntukan sedemikian tidak sampai kepada anda juga mengenai politik. Air tidak sampai ke rumah anda, air terputus juga mengenai politik. Dan salah satu platformnya adalah menyertai politik untuk anda mempunyai keputusan ataupun apa yang berlaku itu untuk sesuatu yang lebih baik. Betul. Tapi apapun bercakap mengenai sesuatu yang lebih baik, kami di Astro menawarkan sesuatu yang lebih baik untuk anda. Ya, betul. Ini mengenai tawaran yang diberikan kepada semua pelanggan Astro, di mana Astro akan tawarkan ke semua 51 perlawanan UEFA Euro 2020 dalam UHD ataupun Ultra High Definition 4K ini ultra jelas. Kalau sekarang ni anda lihat kami HD nampak apa yang anda nampak sekarang ni. Kalau Ultra Definition lagilah jelas. Mungkin boleh nampak titisan air peluh pemain bola sepak ketika mereka berlari-lari. Tapi apapun, ini juga yang dimaklumkan oleh pengarah komersial Astro, Azlin Arsyad, yang kata siapa yang dapat tengok ni adalah mereka yang melanggan pak sukan. Mereka ini juga dapat akses kepada 51 saluran ataupun 51 perlawanan langsung dalam 4K UHD dan juga boleh upgrade ke Ultra Box yang kecil sikit tu. Itu boleh simpan banyak storage, banyak lagi kelebihan Ultra Box ini, Hafizi. Dan kita tahu Euro telah pun ditangguhkan selama 1 tahun yang sepatutnya berlangsung pada 2020 disebabkan oleh pandemik yang begitu memberi kesan yang mendalam dari segi isu ekonomi dan juga isu kesihatan sendiri. Tambahnya di Eropah sana, kita tahu Eropah merupakan antara benua yang teruk menerima impak kepada pandemik COVID-19 ini. Dan dalam masa yang sama juga, Astro akan menganjurkan aktiviti menonton bersama pelanggan di restoran dan juga di rangkaian hotel yang merupakan rakan-rakan perniagaan bagi menggalakkan tontonan secara sah. Ini antara inisiatif-inisiatif yang dimainkan oleh Astro sendiri untuk kita sama-sama berfesta bola bagi kita menonton bersama Euro 2020 ini, Hakim. Nah, Euro 12 Jun boleh tengok nanti, dan kalau anda yang belum melanggan pak sukan, bolehlah segera naik taraf pak langganan anda kepada langganan pak sukan untuk anda menonton semua 51 perlawanan UEFA Euro 2020 ini dalam 4K Ultra HD. Baik, kita sudah sampai ke penghujung sebenarnya, tapi sebelum tu sikit je saya nak bagi. Ini kalau tak kelakar kat cerita ni. Tak kelakar. Kelakar juga. Ini sebab kalau malas tak reti nak pakai pelitup muka di luar negara, ini ada laporannya sikit. Tak pakai pelitup muka kena denda. Denda bukannya kompaun RM10,000. Denda dia kena jalan itik. Ini dekat Mumbai, dekat India, 5 orang ni kena denda jalan itik. Ini mungkin boleh dipraktikkan oleh anggota kuasa ataupun pegawai yang diberi kuasa. Selain daripada kompaun, baru dia rasa lenguh kaki tu kan. Tapi saya tengok kalau di India banyak sebelum ni video-video rotan lah sebagainya, dan begitulah ceritanya di sana. Mungkin rotan tu yang terbaik kot. Mungkin lah. Tapi apa pun, yang penting kena pakai pelitup muka, jaga diri, jaga kesihatan, jaga jarak anda. Sama-sama kita ratakan lekuk COVID-19 ini. Sekian saja Awani Pagi. Saya Hakim Rahman. Saya Hafiz Rosli. Assalamualaikum dan salam sejahtera.